Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi perkongsian kuasai asas bahasa Inggeris, strategi mudah dan berteknologi maklumat. Saya Syahidah Sulaiman. Boleh panggil saya Dr. Syahid. Okey, seperti biasa, tagline kita, when I say you great, you say yes, I'm great. You great. You great. Okey, kita rasa lebih bersemangat. Okey? Jadi, kita telah pun berkongsi tentang bab yang kedua iaitu penggunaan perkataan berdasarkan buku Kuasai Asas Bahasa Inggeris. Okey, jadi kita dah tengok bentuk perkataan dalam ayat. Ada 4 bentuk, okey. Dan bila kita menulis suatu ayat, kita kena tengok bentuk dia. Adakah kata sifat, kata nama, kata kerja atau penerang bagi kata kerja iaitu adverb. Okey. Jadi di sini saya juga telah kongsikan online dictionary and how to check the difference. Okey, hari ini saya kongsikan bab kedua juga dalam aspek kekeliruan ejaan dan maksud perkataan. We can get confused on how to spell certain words and their meanings. Apa maksudnya? Okey, contohlah ini suatu kesilapan biasa juga yang dalam perhatian saya. People like to say or write deadline, deadline here instead of deadline here when they refer to, for example, submitting something by certain date. Okay, ni contohlah. The deadline to submit this report is 21st July. Okay. So, sebab dia tarikh hantar sesuatu kan, kita selalu setiap hari mendapat tarikh untuk menghantar sesuatu. Dipanggil submission deadline. Okay. So, kita fikir tarikh. Jadi, dalam bahasa Melayu, kalau kita faham dalam bahasa Inggeris, dia akan dieja sebagai DATE kan. Tetapi ramai orang keliru sebenarnya tarikh bagi sesuatu yang kita tetapkan untuk penghantaran sesuatu ialah deadline. DEADLINE. Date tu macam matilah kan kalau dalam bahasa terjemahannya. Kalau dari bahasa Inggeris, date tu bahasa Melayunya mati. Walhal date tu ialah tarikh. Tetapi dia tidak secara langsung. Itu yang kadang-kadang kita keliru. So, I hope by today, if you always say deadline like this, it's supposed to be this spelling. Yeah? Okay. Jadi, kita elakkan kesilapan biasa. Dan deadline ni ada maksudnya. Kamu boleh cari apa maksud deadline yang ini. Selalu digunakan oleh pemberita sebenarnya. Okay? Perkataan yang berakhir dengan, kita telah bincang tentang perbezaan confident dan confidently. Jadi kamu tengok bentuk dia, akhiran dia. Kalau akhiran dia T, confident, kata sifat. Okay, kalau CE, kata nama. Dia bertukar maksud dia kan. Maksudnya bentuk dia. Maksudnya sama, cuma bentuk dia bertukar dari kata sifat kepada kata nama, kepada adverb atau penerang kata kerja iaitu confidently. Dan perhatikan di sini juga apa yang kita bincang sebelum ini. Kita bukan kata confidently, tapi confidently. Kita ambil yang sifat itu, tambah ly, dia menjadi penerang kepada kata kerja, adverb. Jadi ini yang kadang mengelirukan. Tiba-tiba berubah-ubah. Sebab tu kita kena banyak membaca dan berlatih, banyak menulis, banyak bertutur, dan mencari peluang untuk tambah baik ilmu bahasa Inggeris kita. Okey, jadi sekarang kita boleh guna macam mana yang telah dikongsikan. Secara umum kalau kamu search, you make the Google search for translate, you be prompt with this. Paling atas sekali, kamu boleh guna ini memang dalam Google. Tetapi secara spesifik, kamu boleh guna Google Translate. Dia lagi terperinci.
Okey, tapi di sini saya nak kongsikan bila kita nak menterjemah sesuatu perkataan bahasa Melayu ke dalam bahasa Inggeris, kalau kita masukkan perkataan bahasa Melayu tu salah ejaan, kita mungkin tak dapat langsung terjemahannya, atau contoh kalau kita tidak ada kan, sepatutnya dia ada kan. Jadi ada penambahbaikan, mungkin Google Translate juga dapat membuat terjemahan lebih baik dengan adanya input perkataan bahasa Melayu yang tepat. Jadi katalah sekarang kita tengok yang ini. Okey, kita tengok DBP kemudian. Katalah kita pergi kepada Google Translate yang ini. Kalau saya type melaksana, okey, kita ada di sini. Sekejap ya, kita cuba lagi. Refresh. Okey. Jadi kalau kata di sini kita ada melaksana, okey, melaksana. Ada beza di dalam Google search dari segi terjemahan dia dan juga Google Translate. Okey, jadi kalau kita tadi kita kata melaksana, jadi kamu tengok dia bagi perkataan execute. Kalau kamu hanya menggunakan kata dalam bahasa, ni kata kerja kan, melaksana dalam bahasa Melayu, kita boleh dekat dengan ini maksudnya carian yang cepat lah. Kalau kamu nak menulis, kamu tak pasti apa perkataan yang sesuai. Tetapi kalau kamu type melaksanakan, dia akan jadi berbeza. Sebab dia lebih tepat melaksanakan dalam bahasa Melayu. Jadi kamu nampak dia kata verb, kata kerja, melaksanakan, menjalankan, atau dalam bahasa Inggeris, besides doing, kamu juga boleh nampak carry out, perform. So nampak dia punya sinonim, kataan serti yang disenaraikan oleh Google. Secara spesifik, kamu boleh guna Google Translate. Lagi nampak jelas kan? Melaksanakan, dia kata doing. Tapi besides doing, what else can we use? Implement, carry out, perform, execute, enforce. Jadi kat sini kamu ada kepelbagaian perkataan untuk digunakan dengan menyimak kepada Google Translate misalnya. Okay? Jadi sama juga dalam bahasa Melayu, kamu juga boleh melihat perkataan-perkataan lain yang seerti dengannya. Tetapi, okey, kalau kita cuba balik melaksana, dia keluar execute saja dalam Google Translate sebab ia kurang tepat. Jadi, dalam bahasa Melayu, melaksana selalunya ada melaksanakan. Dia ada kata terbitan kan. Jadi, apa kata kita pergi ke PRPM dan tengok apa beza kamu type melaksana, cari. Jadi, di sini yang kita kata bahasa Inggeris kita juga kena betul dan tepat untuk menguasai bahasa Inggeris. Sebab dalam carian-carian macam ni misalnya, ia memerlukan kataan atau entry the word correct and exact word entries so that the online dictionary can find the correct words. So kalau macam ni dia tak jumpa pula. Okey, melaksana, katalah melaksanakan yang saya dah cari tadi sebab melaksanakan lebih tepat. Jadi kamu akan nampak di sini dia tulis kamus bahasa Melayu, kamus bahasa Inggeris, kan? Jadi dalam kita ada di sini kata terbitan. Jadi kita faham bahasa Melayu ada kata terbitannya bagi perkataan melaksana. Okey. Dan di sini kita kata melaksanakan pelaksanaan atau pelaksana. Jadi kita boleh nampak perbezaan penggunaannya bagi perkataan melaksanakan. Kalau kita klik bahasa Inggeris, jadi di sini nampak tak?
kita boleh tahu dengan lebih terperinci berbandingkan dengan Google Translate tadi, dan ini lebih kita lebih tepat sebab Dewan Bahasa Pustaka dia mempunyai kumpulan, dia memang memfokus kepada terjemahan-terjemahan spesifik. Banding dengan Google Translate mungkin ada yang kurang tepat, kan? Jadi di sini kalau kamu tengok dari segi bahasa Inggeris tadi, jadi kalau kita buka tadi kamus bahasa Inggeris, jadi kita boleh lihat penggunaannya, contoh melaksanakan, carry, atau kita boleh kata accomplish dengan contoh penggunaan dia. Dan contoh di sini melaksanakan, ini dari segi perkataan-perkataan lain yang berkaitan yang menggunakan melaksanakan. Okey, betul tak? Contoh di sini, the bring, carry, put something into effect. Melaksanakan dari segi make something operative, iaitu melaksanakan maksudnya ada kesannya. Contoh. Okey. Atau di sini bila kamu baca betul-betul, accomplish. So complete successfully, menyempurnakan, melaksanakan. Jadi dia dah kamu boleh cari perkataan seerti juga bagi perkataan melaksanakan dalam bahasa Inggeris, kan? Okey. Termasuklah implement, carry out, melaksanakan. Okay, dan kita ada contoh di sini penggunaan dia. If these recommendation are implement with ed. Dilaksanakan. Dia ada di sini contoh terjemahan siap-siap. Jadi di sini bila kamu guna kamus online PRPM, kamu boleh faham dan ia lebih terperinci. Contoh yang seperti saya beri ni. So, dan juga tengok dapat banding kedua-dua dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi kita boleh berkukuhkan bahasa Melayu kita dan menguasai juga bahasa Inggeris kita. Itu sangat bagus. Jadi di sini kamu boleh tengok juga patah balik contoh. Ada juga kamus sains, kamus teknologi maklumat. Jadi kita boleh buka mengikut bidang misalnya. Jadi ia sangat terperinci dan kita boleh bergantung kepada Dewan Bahasa Pustaka yang memang menghasilkan kamus. Dulu mungkin kamus yang tebal tu tak ada online. Sekarang dah ada online dan ia lebih mudah. Okey. Jadi kita juga boleh terus mempelajari menggunakan Google Translate misalnya untuk melihat sinonim. Okey. Dan dia boleh kita boleh contoh mendengar juga audio secara langsung. Contoh kalau tadi kita ada execute. Execute. Contoh. Tapi kalau nak lebih spesifik, saya ajar apa? Kita boleh guna online dictionary. Contoh. Kita guna definition begini. Kan. Kemudian kita akan dapat dictionary Cambridge misalnya. Okey. Dan ini yang lebih baik. Salah satu alternatif yang saya telah kongsikan. Kita boleh bezakan antara UK dan US. Tidak banyak beza. Walaupun kamu tengok sini ada beza dari segi sedikit. Okay, so kita boleh fokus kepada UK. Execute contohnya. Jadi di sini kita boleh guna Google Translate secara spesifik. Semak audio. Tak pasti UK, US. Mungkin ada beza. Kebanyakannya ada beza. Jadi kita guna kamus dalam talian online dictionary like Cambridge and many more. Then you can listen to the pronunciation carefully. Okay. Then the quick one, just use the Google search. Dia automatic boleh. Kalau kamu search kat sini translate, yang atas ni boleh digunakan. Dan kalau kamu perasan, dia juga boleh auto detect. Yang ni dia kata Indonesian. Jadi mungkin kalau kita pilih Malay, jadi dia mungkin lebih tepat. Okey. Jadi sebab perkataan kita bahasa Melayu ada persamaan dengan bahasa Indonesia misalnya. Okey, saya rasa kamu telah dapat mempelajari sesuatu hari ini.
Okey, kalau suka ikutilah seterusnya. Okey, terima kasih.